TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan slot menengah atas Didik TV KPM. Bersama saya pengacara anda, Irfan Syahmi. Apa khabar semua yang menonton? Saya doakan agar anda dalam keadaan yang baik-baik dan ceria selalu kerana hari ini kita akan fokuskan kepada satu mata pelajaran iaitu sains tambahan untuk tingkatan 5. Kalau anda boleh lihat di atas meja Irfan sekarang ini, ada banyak peralatan dan juga bahan yang boleh didapati dalam makmal sains. Adakah hari ini kita akan lakukan eksperimen? Jadi siapakah guru yang akan menemani Irfan? Jom saksikan dulu profil guru kita. Baiklah, sekarang ini Irfan bersama dengan Cikgu Rosnizan Muhammad atau lebih mesra dikenal sebagai Cikgu Nizan dari Terengganu. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Irfan, khabar baik. Baik, nampaknya Cikgu sihat bergaya di sini dan kita juga bersama dengan seorang jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Aida Zainul Azidin dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Merbuk Kedah Darul Aman. Terima kasih Cikgu kerana turut serta bersama kami untuk episod kali ini. Baik Cikgu, tadi Irfan ada cakap yang depan Irfan sekarang ni ada banyak peralatannya dalam mata pelajaran kita hari ini iaitu sains tambahan. Jadi betul. Sebagai mukadimah ataupun pengenalannya, apa yang kita akan belajar hari ini Cikgu? Okey, saya masuk dulu lah. Kita punya tajuk hari ini adalah tenaga dan perubahan kimia. Okey, apa yang akan kita pelajari ini? Yang pertama, bagaimana kita nak memerihalkan perubahan haba dalam tindak balas kimia. Yang kedua, kita nak tentukan haba penyesaran. Yang inilah yang kita akan gunakan bahan yang ada depan Irfan tu. Baik. Okey, yang ketiga, kita akan jelaskan dengan contoh persamaan setengah bagi tindak balas yang berlaku dalam sel elektrolitik. Dan yang keempat, kita kaitkan dengan kehidupan seharian. Okey, saya pergi yang pertama dulu Irfan, boleh? Jom kita. Okey, yang pertama kita tengok dulu perubahan haba dalam tindak balas kimia. Apabila ada perubahan haba dan tindak balas kimia, apa dia perubahan haba tersebut? Okey, so kita belajar dua benda, iaitu yang pertama tindak balas eksotermik dan juga tindak balas endotermik. Di mana tindak balas eksotermik dia bebaskan haba ke persekitaran. Baik. Dan endotermik dia menyerap haba dari persekitaran. Bagaimana kita nak dua-dua tu kita nak bezakan dia. Satu bebaskan tenaga, satu lagi serap tenaga. Okey. Bila kita tengok dari segi tajuk dia tu tindak balas eksotermik, perkataan ekso, dan juga tindak balas endotermik, perkataan endo. Okey. So ada dua itulah. Dia punya tindak balasnya yang akan kita belajar pada hari ini. Baik. Jadi macam mana kita nak bezakan antara dua tindak balas ni Cikgu? Yang pertama eksotermik, yang kedua endotermik. Ada tak caranya? Cara yang mudah. Cara yang mudah. Irfan tengok. Di depan Irfan tu ada dua bahan. Okey. Okey. Baik. Cuba Irfan lakukan aktiviti sekejap, boleh? Boleh Cikgu, tak ada masalah. Baik, mungkin Cikgu boleh bagi arahan dulu. Okey, arahannya kedua-dua tu saya dah sediakan dua jenis bahan. Bahan A dan juga bahan B lah. Okey, yang ada garam ke situ. Irfan masukkan air saja. Masukkan air. Irfan rasa sama ada sejuk ke, panas ke, yang mana satu. Okey. So Irfan boleh buat sekarang. Baik. Jadi Irfan akan angkat dulu garam yang pertama. Ini rupanya okey, nampak macam sama tapi tak serupa. Betul. Okey, ini yang pertama. Jadi kita akan angkat pula yang kedua. Okey. Sifatnya masih sama, nampak macam garam juga. Okey, tapi dari segi teksturnya nampak sedikit berbezalah. Ya Irfan. Okey, jadi apa kata jom kita mulakan dengan eksperimen kita yang pertama. Jadi Irfan akan masukkan isoling Cikgu. Ya betul Irfan. Isoling ke dalam test tube. tube. Kacau Okey. sekejap. Baik, kita masukkan air. Banyak mana nak masukkan? Okey. Banyak ni okey Cikgu? Okey, cukup. Baik. Lepas tu Irfan genggam genggam dia punya bahagian. Nak kena kacau dulu tak Cikgu? Boleh kacau. Okey, kita kacau dulu. Irfan genggam dulu baru Irfan kacau. Kau boleh genggam terus. Genggam terus. Okey, genggam terus. Kalau ada rasa lah. Cikgu. Ya. Kenapa tak beruji ni panas Cikgu? Aduh, panas. Dah cukup, jangan pegang lagi. Okey, panas. Memang ada rasa yang panas. Bermaksud dia bebaskan haba ke persekitaran. Maka kita rasa panas. Yang itu adalah tindak balas apa?
Tidak yang balas. itu eksotermik. Eksotermik, ya, Baik. betul. Jadi, Yang kedua, okey, ini yang kena pegang dulu, masukkan air. sama je. Saya risau juga ni. Okey. Panas atau sejuk yang ni? Panas atau sejuk. Kita masukkan air dulu. Okey. Okey, baik. Irfan tengah masukkan air di dalam tabung uji kaji ni. Okey, sekarang ni. Yang ini rasa dia best sebab sejuk, cikgu. Sejuk. Okey. So, kalau Irfan kacau dia, dia punya tindak balas tu lagi cepat lah. Lagi cepat Ya, betul. Okey, maknanya kalau kacau, lagi sejuk cikgu lagi jadi. sejuk. Sebab dia dah larut dalam air. Okey. Baik, dah selesai. Maknanya cikgu, yang kedua ni adalah tindak balas endotermik. Dia serap haba dari persekitaran, maka dia akan jadi sejuk. Maksudnya dia punya suhu dia lebih rendah lah. Okey. So daripada dua eksperimen tadi, maka kita boleh kembangkan dia punya tindak balas berkenaan lah. Dan daripada hasilnya iaitu jumlah kandungan hasil tindak balas lebih rendah daripada jumlah kandungan tenaga tindak balas. Maka dia punya nilai dia adalah negatif. Dia punya kita panggil delta H itu adalah perubahan haba dia. Perubahan haba. Yang ini adalah dipanggil gambar rajah aras tenaga. Kita tunjuk dia punya ada bahagian atas ni di mana kita ada graf dia iaitu tenaga di sini. Okey, pada bahagian ini adalah bahan tindak balas di mana yang ni adalah kita ambil dia punya persamaan kimia. Okey, dan hasilnya adalah hasil tindak balas di bahagian bawah. Anak panah yang ke bawah ni menunjukkan dia adalah tindak balas eksotermik. Okey, dan dia punya ni kita letaklah nilai dia berapa. Sekarang ni yang ni secara umum. Baik. Okey, bagi tindak balas endotermik, endotermik di mana dia punya kandungan tenaga hasil tindak balas lebih tinggi daripada jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas. So graf dia punya ni berbeza sikitlah. Yang tadi menurun. Yang ni anak panah di ke atas. Di mana bahan tindak balasnya duduk di bawah dan hasil tindak balasnya duduk di atas. Dan nak kira dia punya perubahan haba iaitu dia punya hasil tindak balas H2 tolak dengan bahan tindak balas H1. Okey, so di sini dia punya delta H dia adalah tanda dia adalah positif. Sebab ada haba yang keluar, cikgu. Ya betul. Ya betul. Kalau Irfan tengok balik, saya tukar balik kepada dua perkataan ni, exo dan juga endo. Okey, exo dan juga endo, bagaimana kita nak bezakan dia? Yang satu bila kita buat eksperimen mudah. Betul. Okey, haba dibebaskan dan juga haba diserap. Tetapi kalau secara teorinya, maka murid-murid kita di rumah dia perlu hafalah perbezaan dua tindak balas berkenaan. Kalau buat di eksperimen tak ada masalah. Kita boleh tengok dia betul. Okey, di sini yang pentingnya, bila kita nak buat gambar rajah aras tenaga, kedudukan dia. Kedudukan bahan tindak balas dan juga kedudukan hasil tindak balas. Yang saya kata tadi, yang ini secara umum. Bila nanti kita buat eksperimen seterusnya nanti saya akan tunjukkan bagaimana persamaan kimia. Baik. Kalau saya tunjukkan yang pertama tu nanti, kita tengoklah yang tindak balas yang Irfan guna tadi adalah satu kita guna natrium hidroksida bertindak balas dengan air dan satu lagi adalah kita guna amonium klorida juga bertindak balas dengan air. Baik. Nampaknya itulah dari segi tindak balas yang berlaku antara eksotermik dan juga endotermik. Nampaknya banyak lagi perkongsian yang akan dijalankan bersama dengan cikgu hari ini. Jadi kita berehat seketika, teruskan bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita tentunya dalam Didik TV KPM untuk slot menengah atas dengan mata pelajaran kita iaitu Sains Tambahan Tingkatan 5. Nampaknya sekarang ini Irfan dan cikgu dah berubah pakaian
kita dah pakai kod makmal, nampaknya kita akan lakukan eksperimen tentunya. Jadi, sebagai pengenalan untuk segmen ini, apa yang kita akan belajar, cikgu? Okey, untuk eksperimen yang pertama, kita buat haba penyesaran. Okey, sebelum kita jalankan eksperimen, sudah tentulah kita punya langkah-langkah atau dinamakan prosedur. Okey, yang pertama, apa dia? Yang pertama adalah kita perlu sukat 25 cm padu, larutan kuprum 2 sulfat 0.5 mol per dm padu. Iaitu dia punya nilai mol dia. Okey, dan kita tuangkan ke dalam cawang plastik dan kita perlu catatkan dia punya suhu awal. Okey, yang kedua kita masukkan saja serbuk zinc secara berlebihanlah. Okey, mana saya dah setkan dalam bekas yang berkenaan ke dalam cawang plastik berkenaan dan kita kacau. Okey, kita kacau sambil itu kita akan sukat dia punya suhu yang tertinggi. Okey, yang tu untuk zinc, tindak balas zinc dengan kuprum 2 sulfat. Okey, dan yang keduanya kita ulang eksperimen berkenaan ataupun ulang langkah 1 hingga 3 menggunakan serbuk magnesium. Jadi kita nak bandingkan dari segi nilai haba penyesaran yang mana satu lebih tinggi, sama ada zinc ataupun magnesium. Okey, yang ni dia punya rajah dia lah. Okey, cara dia yang pertama tu kita perlu masukkan dan kita sukat suhu awal dan kita tambahkan serbuk zinc dan serta kita sukat suhu. Okey, nampaknya Irfan memang tak sabar nak buat eksperimen. Mesti cikgu. Irfan yakin dan percaya yang dekat rumah juga yang menonton sekarang ni pun tak sabar. Tapi sebelum nak buat tu, kita ada rekod data dia lah. Okey, yang ni adalah contoh jadualnya. Okey, suhu awal larutan, yang kedua suhu tertinggi dan kita kira dia punya perubahan suhu. Lepas tu barulah kita kira haba penyesaran. Okey, Irfan, boleh kita lakukan sekarang? Jom cikgu. Mungkin saya boleh ajak cikgu sini untuk bersama-sama Irfan. Okey, boleh Irfan. Baik, silakan cikgu. Jadi apa kata sekarang ni kita perkenalkan dulu bahan-bahan yang diperlukan untuk eksperimen kali ini. Okey, yang warna biru tu adalah kuprum 2 sulfat. Okey, Irfan. Okey, kuprum 2 sulfat, dia ada 0.5 mol lah. Okey, yang kedua kita ada dua jenis bahan. Okey, yang ni adalah serbuk zinc. Okey, dan juga magnesium. Okey, magnesium yang warnanya lebih gelap. Warna lebih gelap, yang lebih cerah sikitlah. Okey, kita guna cawang plastik penutup dan juga macam biasalah untuk sukat dia punya nilai 25 kita guna silinder penyukat. Okey, yang ini cikgu kita akan menggunakan zinc dan juga magnesium. Okey, ini antara bahan yang diperlukan untuk eksperimen yang pertama bersama dengan Cikgu Nizan. Okey, cantik. Kita boleh teruskan, Irfan. Okey, macam biasalah kita sukat dulu 25 cm padu. Okey, dia punya ni ada langkah-langkah dia, Irfan. Macam mana cikgu? Yang ni kalau kita tuang dah ni susah sebab dia punya muncul ni kecil. Setuju. Maka kita kena tuang dulu dalam bikar. Okey, untuk elakkan tumpah pada diri kita lah. Okey. Lepas tu baru kita transfer kan? Transfer sebanyak 25. Yang ni tak apa, kita tinggikan tu. Kita slow-slow. Baik. Slow-slow turunkan dia sebanyak 25. 25 cikgu Ya. Okey, kita cuba dulu. Cikgu, kalau macam terlebih cikgu, macam mana kita nak buang balik? Tak apa, boleh tuang je. Boleh tuang je. Kalau Irfan terlebih, kita tuang. Lepas tu kita tengok balik. Kalau tak cukup, kita just tambah sikit-sikit. Baik, Irfan tengok dulu sekarang ni 20. Sikit lagi. Okey, 25. Okey. Okey, Irfan, boleh? Okey, rasa macam dah terlebih sikit cikgu dan kita tuang balik. Tuang balik sikit. Okey, tuang balik sikit. Okey, 21, 22, 23. Okey. Baik, cukup? Okey, lepas tu tuang dalam bekas ni lah. Masukkan ke dalam cawang plastik. Okey. Dapat sikit je, tak ada masalah. Okey, seterusnya kita ambil bacaan suhu. Jadi sebabnya dia tak berapa nak dalam, so kita saya ingatkan sikit lah. Okey, bacaan suhu yang tertinggi. Baik, 25 Irfan dapat cikgu? Betul Irfan, sama. Sama 25 suhu sebab awalnya. kita duduk pada tempat yang sama kan. Okey, 25, so kita catatkan dulu sekejap. 25. Baik, 25 untuk suhu awal. Okey, suhu awal ya. Larutan kuprum sulfat. Okey, baik. 25. Seterusnya cikgu? Seterusnya kita ambil tadi yang pertama kita guna apa? Zinc dulu. Zinc dulu. Okey, kau boleh buka yang tu. Okey. Okey. Sebut zinc di sini dan kita masukkan ke dalam tuang je semua sekali. Okey. Semua cikgu Ya, semua sekali. Okey. Dan kita tutup sikit. Berah. Kita kacau menggunakan termometer lah. Okey, kita tutup dulu dengan penutup. Slow-slow Irfan buat. Cikgu Irfan nak tanya, kalau kita tak guna penutup boleh ke tak? Boleh, tapi kadang-kadang kita nak elakkan haba keluar
daripada ke sekitaran menyebabkan kita punya suhu tu mungkin tak dapat yang tertinggi lah. Jadi kita tutup ni untuk perangkap dia haba. Faham. Jadi sekarang ni apa yang kita perlu buat adalah untuk kita kacau dulu. Kacau dulu, kita ambil suhu yang paling tinggi lah. Suhu yang paling tinggi. Berapa lama kita nak kacau, Cikgu? Tak apa, kacau je. Kacau je dulu. Berapa lama sampai esok pun boleh, Fah. Sampai esok pun boleh. Tapi kalau esok tak habis, episod kita kali ni. Betul. Tapi tak apa, kita tengok je anggarannya suhu dah tak bergerak tu, maka kita ambil. Lebih kurang 1 minit pun tak sampai lebih. Okey. Jadi kita terus kacau. Dia sekejap je ni sebab kita guna larutan kita guna sikit je. Okey, kalau yang saya dapat sini lebih kurang 27. Okey, Irfan pun dapat 27 je, Cikgu. Sama? Sama 27 kalau kita nak juga? tunjuk pada kamera mungkin tak bernampak sebab dia kecil sangat lah nilainya. Okey. So betul lah sama 27. Okey. Baik. Jadi kita ambil bacaan dulu, Cikgu. Okey. Dia tulis dulu bacaan. Bacaan suhu tertinggi. Tinggi yang dicapai adalah 27. Tadi 25. Okey, tak apa. Baik, selesai yang pertama. Okey, yang pertama kita biarkan di tepi. Okey. Jom kita teruskan dulu, Cikgu. Yang kedua. Okey, yang kedua sebelum kita teruskan sebabnya termometer tu kita dah guna yang pertama. Okey. So kita lap sikit lah. Kena lap dulu. Ya, tak perlu basuh. Okey. Kita lap je. Cikgu, apa yang akan berlaku sekiranya kita tak lap dulu termometer kita? Adakah bacaan suhunya akan menjadi salah? Dia kadang-kadang dia mempengaruhi sikit sebab dah ada kita guna ni. Jadi kita nak elakkan campuran tadi, tindak balas tadi, dia melekat pada sinilah. Pada berbudi dia. Baik. Dia punya langkah berjaga-jaga dia. Langkah berjaga-jaga. Okey, benda yang sama. Kita sukat 25. Okey. Baik, 25 cm padu. Okey, kita masukkan dulu. Okey, 20, 24, 25. Okey, dah selesai. Kita pusingkan sedikit. Okey. Cara tengok dia, Ifah tahulah meniscus. Meniscus. Ya, kena berseranjang, Cikgu. Berseranjang. Okey, baik. Okey. Lepas tu, samalah kita sukat suhu awalnya. Yang ni kita kena sukat benda yang sama. Walaupun kita dah tahu mungkin nilainya sama, tapi kita wajib sukat juga. Jangan kita langkau. Jangan kita langkau. Kadang-kadang mungkin eksperimen yang kedua suhunya lain. Betul. Sebabnya persekitaran sekarang kadang panas, naik turun, sejuk dan sebagainya. Okey, dia punya nilai dia sama 25. Okey, Irfan pun dapat 25 juga, sama nilai macam Cikgu. Okey. Jadi kita tulis dulu dalam 25. kita punya penyerahan data kita 25 juga. Baik. Okey, itu suhu awalnya. Okey, betul. Okey, sekarang ni adakah kita akan masukkan magnesium? Ya, betul, Pak. Baik. Okey, hati-hati magnesium. Okey. Kita ambil magnesium, kita masukkan semua, Cikgu, ya? Ya, betul. Betul, dan kita kacau sikit. Dan kita kacau. Jangan lupa tutup sebab kita tak nak bagi ada lalat. Okey, kita tutup dulu. Kalau kita tengok tindak balas ni, dia lebih reaktif ni, lebih agresif sikit. Lebih agresif. Sebab kita nampak buih-buih dia. Betul lah, Cikgu, ada buih. Kalau yang tadi buih. zinc tak ada. Magnesium ada buih. Cikgu cakap lebih agresif. Dan kalau kita boleh lihat, Cikgu, warnanya juga berbeza kan? Dia lebih gelap sikit. Okey. Baik. Okey. Kita akan kacau lagi sikit. Suhunya. Dan kita akan rakam suhu. Okey. Baik. Sekarang kita nak tengok dulu berapa suhunya. Saya dapat lebih kurang 28, 29. Irfan dapat 27, 28, Cikgu. 28. Okey. Sama nilai kita. Sama nilai 28. Mantap. Okey. Okey, Irfan puas hati 28 dan Puas naik hati, lagi. Cikgu? 28. Naik lagi ke tak? Sekarang ni masih 28. Saya 28 kekal. Okey, kita ambil 28. Baik, kita ambil 28 bacaannya. Beza sikit je. Okey. 28. Kalau tadi untuk zinc 20. Beza. Ada Okey, perbezaan. so beza dia bila kita tolak 2 darjah Celsius, 27 tolak 25 dan 28 tolak 25 dapat ada 3 perubahan suhu. Cikgu, boleh sekarang ni Irfan nak tunjuk dulu perbezaan warna antara boleh, campuran magnesium dengan zinc tadi? Boleh. Inilah rupanya
Okey, kalau yang campuran zinc tadi warnanya sedikit cerah dan kalau untuk yang magnesium ni warna birunya sedikit gelap berbanding dengan zinc tadi. Nampak tak perbezaan di sini? Dan ada buih juga yang terkumpul di dalam larutan magnesium tadi, kan? Ya. Macam juga tadi sebab bahannya adalah sedikit agresif, cikgu. Agresif kita panggil dia lebih reaktif kalau secara Lebih kimia. reaktif. Okey. Magnesium lebih reaktif sikit lah. Baik. Okey. So, seterusnya Irfan nak buat apa lagi? Macam biasalah. Macam biasa, ada Betul pengiraan. Okey, ada pengiraan tapi Irfan kena Okey. transferkan dulu jawapan Irfan tadi kepada whiteboard kita lah. Baik, Ifan ambil dulu Okey. yang ni. Okey, izinkan saya cikgu untuk Okey, boleh, Ifan. transfer data di sini. Gitu. Okey, baik. Data yang pertama suhu awal. Suhu awal larutan. 25. Okey. Yang magnesium juga sama 25. Baik, suhu tertinggi yang dicapai oleh serbuk zinc tadi adalah 27. 27, okey. Okey, dan untuk serbuk magnesium adalah 28. Jadi kita kena kira perubahan suhu yang pertama untuk zinc 2. Okey, 27 tolak 25 2. 28 tolak 25 adalah 3 degree Celsius. Okey. Okey, seterusnya Irfan kena kira pengiraan haba penyesaran. Okey, di situ Irfan dah nampak setiap step tu saya dah buat. Baik. Yang pertama dia punya bilangan mol logam. Okey, nilainya adalah 0.005 mol. Baik. Bagaimana saya dapat? Okey, kita dapat tadi kita ukur 25 cm padu yang tadi Setuju. kita ambil dan dia punya bilangan mol dia adalah 0.5. Caranya adalah 25. Okey. Kita bahagi dengan 1000. Bagi 1000. Okey, kita darab dengan 0.5. Okey, 25 bahagi 1000. Okey. Kali dengan 0.5. 0.5. Okey. Okey, kalau di situ kita dapat 0.012 25. 5. Tapi yang saya buat tu saya guna bilangan mol yang lain, tak apa. Baik. Dia sama je. Okey, so dapat 0.05 and then Irfan tengok tenaga haba yang dibebaskan Y sama dengan MC theta. Theta, okey. Theta tu adalah suhu. Suhu. So suhu yang pertama untuk magnesium. Okey, untuk zinc di bawah. Okey, untuk magnesium dulu kita tengok. Baik. Okey, suhu yang pertama kita guna magnesium adalah perubahan suhunya 3. So Irfan 3. catatkan 3 pada ruangan kosong. Okey. Okey. Di sini cikgu? Ya. 4.2 darab 3. Okey, ini perubahan Okey, Irfan suhunya. kira 25 darab 4.2 darab 3. Baik, Irfan kira dulu 25 kali dengan 4.2 darab 3. darab 3. Okey. 315. 315. Okey, 315. Di sini, cikgu, Yang tu. Okey. Okey, yang tu adalah nilai Y. Okey, untuk haba penyesaran, okey, 315 Irfan transfer balik ke bawah Di tu. sini? Ya. Okey. 315 Irfan bahagi dengan bilangan mol dia. Baik, Okey. itu 0.005. 0.005. Okey, Irfan kira dulu cikgu. 315 bahagi dengan 0.005. Okey, Irfan dapat Okey. berapa? 63,000. Okey. Okey. 63,000 unitnya adalah joule per mol. Okey, untuk dapatkan kilojoule sebab kita punya haba penyesaran unitnya adalah kilojoule. Kilojoule. Maka kena bahagi berapa? 1000. Betul Irfan. Okey, kita bahagi dengan 1000 dulu. Untuk dapatkan dalam kiraan 63 Okey, kilojoule. Okey. Kena bagi star lebih ni. Mesti. Okey, untuk zinc pun sama. Untuk zinc, okey, suhunya adalah Okey, 2. 2. Okey, 2. Okey, 2. Ini perubahan suhunya. Irfan darab dia 25 darab 4.2. 25 darab 4.2 darab 2. Okey, 210. 210. Okey, Okey. 210 letak di bawah. Baik. Bahagi dengan Okey. 0.05. 210 bahagi dengan 0.05. 05. Okey, Okey. dapat 42,000. Baik. Okey. Okey, 42,000 di sini. Okey. Ini adalah 210. Okey, and then Jadi, macam bahagi, biasa, macam biasalah, bahagi kita kena bagi 1000. Okey, dapat Okey. 40. Bahagi 1000. 42. 42. Okey. Okey, so Irfan nampak di situ kan beza untuk zinc 42. Baik. Dan untuk magnesium 63. So apa kata kita bandingkan dengan result yang saya dapat lah. Boleh, cikgu. Okey, Jom kita tapi lihat macam keputusan yang saya dapat di makmal hari itu lain sikit lah. Okey, cuma saya nak tengok perbandingannya adakah sama atau tidak. Baik. Okey, bila kita tengok pada skrin, okey, yang ni yang saya dapat itu suhu dia lebih tinggi suhu awalnya 30. Dan bila saya buat eksperimen dapat 37 untuk zinc, 73 untuk magnesium. Oh, tinggi. Mungkin sebabnya saya dah letak dah pindahkan ke dalam ni, mungkin dia dah keluar sikit dia punya tu, dah teroksida sikit. baik. Sebab tu dia dapat ni lebih kurang. Tak kisah. Dia bergantung kepada
hasil dan juga bergantung kepada apa yang kita lakukan pada ketika itu. kan. Sebab dan ada mungkin pengiraan dia pun persekarang sama. Malaysia. Ya betul Irfan. Dan pengiraan dia pun samalah. Okey, darat dengan 7 dapat 735 macam Irfan buat tadi. Bahagi 0.005 dan kita dapat 147. Nampak tanda negatif di situ kenapa? Sebabnya apa? Sebab apa, suhu meningkat. Suhu meningkat. Bila Okey, ada suhu perubahan meningkat, suhu. dia adalah tindak balas exothermic. Termik. Yang ini untuk magnesium. Okey. Dia tak habis kat sini, Fah. Bila kita buat tindak balas berkait itu, dia ada satu lagi. Apa lagi langkah, Yang cikgu? akhirnya adalah gambar rajah aras tenaga. yang macam tadi tu? Ya, betul, Irfan. Okey. Yang tadi secara umum saya Betul. cerita bahan tindak balas dan hasil tindak balas. So di sini yang pertama tu bahan tindak balasnya adalah zinc tindak balas dengan kuprum 2 sulfat dan hasilnya adalah zinc, sulfat dan kuprum. Dan nilai dia adalah kita panggil delta H, perubahan haba sama dengan negatif 147 kJ per mol. Okey, di sini kalau kita dah yang panggil complete buat dia dapat 3 markah. 3 markah? Ya, hanya benda ini saja. 3 markah dan yang keduanya adalah magnesium lah pun sama. Delta H dia negatif 903. Yang ni yang saya buat ketika minggu lepas saya buat di makmal lah. Okey, saya cuba-cuba dulu sebelum datang ni. Dia akan jadi berbeza nilainya sebab mungkin ketika itu guna dalam makmal lain, sekarang ni kita buat dalam studio. Mungkin cuaca lebih sejuk. Lebih sejuk, dia akan jadi lain sikitlah nilai itu. Tak ada masalah. Sebabnya apa-apa hasilnya adalah bergantung kepada kita punya tindak balas pada ketika itu. Jangan risau. Yang saya buat tu Irfan kata lain. Betul. Yang Kenapa kita tak buat sama hari ni kan? kenapa sikit je banding beza dia, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi kita nampak bila ada beza je kita dah nampak. Okey. Zinc yang saya kata tadi magnesium lebih reaktif. Maka nilai magnesium lebih tinggilah. Baik. Di situ kita boleh tengok dia punya susun atur dia. Kalau Irfan dulu Irfan belajar kimia, maka kedudukan logam berkenaan. Siapa duduk di atas, Atas siapa magnesium duduk di lah. bawah. Betul Irfan, atas magnesium dan zinc duduk di bawah. Dan kupron 2 sulfat bila dia ada tindak balas, maka bermaksud kupron tu duduk di bawah lagi. Kalau kupron duduk di atas, maka nilainya tiada lagi besar lah. tindak balas. Tindak balasnya Katakan lagi kupron minta maaf. Katakan kita guna larutan yang berada di atas zinc. Okey, atas zinc. Atas di zinc, bawah magnesium lah. bawah dia magnesium, contohnya larutan berkenaan, kedudukan dia di atas. Maka dia tidak boleh bertindak balas. Baik. Haba penyesaran kita tak boleh nak kira. Sebab tiada tindak balas, tak boleh nak kira apa-apa lah. Tapi kalau dia duduk di bawah, maka kita boleh kira macam biasalah. Seterusnya, last sekali adalah gambar rajah aras Tenaga. Itu yang paling penting. Jadi jangan lupa untuk ikut segala prosedur yang telah dikatakan oleh Cikgu Nizan untuk kita melakukan eksperimen dengan berjayanya. Baiklah Cikgu, apa kata kita berehat seketika, teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Masih bersama saya Irfan dan Cikgu Nizan tentunya dalam Didik TV KPM untuk slot menengah atas sains tambahan. Nampaknya alatan kita untuk kali ini sedikit berbeza. Adakah eksperimen yang lain pula Cikgu? Ya betul Irfan. Eksperimen lain sikit hari ini iaitu kita eksperimen berkait dengan elektrolisis iaitu perubahan haba dalam sel elektrolitik. Kita panggil sel elektrolitik sebab dia menggunakan bateri. Baik. Okey. Sebelum kita jalankan eksperimen, saya terangkan dulu sikit prosedur macam biasalah. Itu yang paling penting. Okey, yang pertama adalah yang ni kita panggil sel elektrolisis. Okey, sel elektrolisis ini di mana kita masukkan larutan kuprum 2 sulfat ke dalam sel ni sehingga separuh penuh. Separuh penuh. Okey. Yang kedua, kita telangkupkan tabung uji kita yang dipenuhi dengan larutan itulah ke dalam sel berkenaan di mana dia ada anode dan juga kathod. Okey, yang kedua kita hidupkan suis di mana kita hidupkan suis itu sebelum tu kita dah
buat lita dia dulu dengan lengkap. Okey, dan kita perhatikan selama 15 minit baru kita tengok perubahan yang berlaku pada anode dan perubahan berlaku pada katot. Okey, yang ni secara prosedur yang betul lah di makmal dan kita uji sebarang gas yang terbebas lah. Tetapi untuk eksperimen kita hari ini kita just set up je. Kita susun atur dia punya alat radar saja dan nanti kita bincangkan dia punya hasil dapatan kita. Boleh, cikgu. Secara teori je lah. Kalau kita nak tunggu takut lama pula nanti. Hasilnya. Habis kelas kita kejap lagi. Tapi kalau hasil yang dapat nanti, ada satunya kita perlu uji dengan kayu uji berbara ataupun kayu uji bernyala. Yang tu kita nak kesan gas apa, sama ada tapi murid-murid kita dah tahu. Kalau kayu uji berbara kita nak kesan gas oksigen. Kalau kayu uji bernyala kita nak kesan gas minta maaf. Kalau kayu uji berbara betul lah gas oksigen. Kalau kayu uji bernyala kita uji gas karbon dioksida. Yang tu dia boleh tahu dah. Gas oksigen menyebabkan kayu uji berbara akan menyala dan gas karbon dioksida kayu uji bernyala tu akan padam. Okey, dan kita catatkan pemerhatian. Okey, yang ni dia punya gambar rajah, Irfan. Okey, gambar rajah eksperimen kita di mana kita ada sel elektrolisis, kita ada bateri dan kita ada ammeter. Dan serta kita ada larutan ujian kita lah hari ini, iaitu larutan kumpulan 2 sulfat, masih lagi kita guna 0.5 mol. Cikgu Ifat tanya, apakah fungsi ammeter dalam eksperimen kita, cikgu? Okey, fungsi ammeter tu kita nak tengok ada arus mengalir ataupun tidak. Kalau tidak ada arus mengalir, maksudnya kita punya sambung lita kita tadi mungkin terbalik. Okey, kalau terbalik kita pusing semula dia punya lita. Okey, dan arus tu kadang-kadang mungkin akan meningkat sepanjang kita eksperimen kita selama 15 minit ataupun mungkin akan berkurang. Di situ kita akan nampak sebelum dan juga selepas. Sama ada dia meningkat atau berkurang, kita akan perhatikanlah nanti sekejap. Baik. Okey, boleh Fan? Macam biasalah kita buat eksperimen Ifan bersama-sama. Jom, mari kita. Okey, yang pertama kita lihat dulu apa yang yang ni bateri. Okey, bateri kita susun dulu Ifan. Okey, kita masukkan dua slip dia ni. Okey, dua bateri. Yang ni kita susun dulu kat sini baterinya. Baik. Seterusnya kita buka dulu. Okey. Dulu wayar pastikan kita ada tiga saja. Tiga saja Okey, satu kita sambungkan pada yang warna merah ni. Warna merah positif. Baik. Okey, ammeter. Okey. Kita sambung pada yang ni lah. Tak apa, kita sambung dulu. Kalau nilai dia tu dia positif, dia terbalik, nanti kita ubah. Okey, masukkan di sini Yang kedua, letak di sini dulu. Okey. Okey. Buka. Okey, di sini. Yang kedua, letakkan di ammeter, cikgu ya. Ya betul. Di bahagian merah. Okey. Satu lagi, kita sambung yang bahagian bawah lah, yang negatif. Baik, seterusnya warna hitam pula. Hitam. Okey. Kita keluar dulu. Untuk kita sambungkan litar kita. Okey, warna hitam di bawah ini. Okey, seterusnya di sini. Okey, di sini tak ada apa-apa perubahan lagi lah. Sebab kita belum letak lagi larutan yang berkenaan. Lepas tu cikgu sambung mana lagi? Okey, yang bawah tu ke situ. Okey, Irfan sila sambung ni. Kita sambung. Sila Irfan. Sila. Nampak. Ada dalam kesilapan di sini. Irfan nak sambung kat mana ni yang ni? Okey, yang ini. Okey, yang ni. Irfan sambung pada satu wanita. Okey, kejap saya tarik yang ni dulu. Tarik yang ni. Tarik sini. Okey, tarik yang ni. Okey. Di hitam di sini. Ya, betul. Okey, baik. Yang merah tu. Boleh sambung. Yang merah? Je. Guna wayar merah hitam tu tak kisah. Oh, tak ada masalah cikgu Okey. Kita sambung di sini. Okey. Apa bila kita tengok nanti kalau tak ada apa-apa tu nanti kita adjust lah. Okey, yang berkaitan. Okey, seterusnya apa perlu kita buat? Okey, macam biasa. Kita akan kita tuangkan dulu. Tuang je dulu. Saya suka je sebab dia nak separuh penuh. Separuh penuh. Okey. Tuang je dulu. Tuang je. Okey. Baik. Seterusnya kita masukkan saja cikgu Okey. ke dalam sel kita. Yang penting ni separuh penuh. Ya, Irfan. Tak cukup kita tambah lagi. Ya, Irfan. Okey. Masukkan lagi. Okey, ini adalah larutan kuprum 2 sulfat cikgu Ya. Okey. Lepas tu kita telangkupkan yang ni lah. Okey, sepatutnya kita masukkan dulu larutan sini. Sebab kita nak elakkan tumpah ni tak apa, tak ada masalah. Sebab kita just nak tunjuk cara. Okey. Kita letak je dulu. Masukkan je cikgu. Okey. Okey. Baik, tutup. Satu lagi. Okey. Kita masukkan tabung uji dan kita telangkupkan. Dah jadi macam ni. Okey.
Baik. Betul tak cikgu sekarang ni saya punya lita dan keadaan saya Okey, betul, punya Pak. sel? Tapi dia punya sel ni masih lagi tak naik, nanti kita ajar. Masih lagi tak naik. Mungkin Itulah ada kalau berlaku kesilapan di situ. Kesilapan. Dia tak apa-apa nak. Okey, kita betulkan emitter kita untuk mendapatkan bacaan yang berlaku. Okey. Okey. Ifan boleh tengok dia negatif ke dia positif. Okey, yang ini negatif cikgu. Negatif kan tukar je terminal. Tukar terminal maksudnya. Mhm. Cikgu punya dah naik? Belum lagi? Belum lagi. Oh, belum lagi. Okey. Baik, nampaknya cikgu masih dalam keadaan untuk mencuba. Kita pusingkan dulu. Okey. Sebab dia tak apa nak kena pada besi je. Oh, baik. Okey. Okey. Cikgu dah betul kan? Okey. Macam mana cikgu? Sekarang ni? Okey, yang Ifan punya. Kena betulkan Ifan. Okey, yang pusing ni yang ni dulu. pusing dulu. Try pusing. Okey, kita terbalikkan Okey. Okey, yang ni Ifan letak di sini. Angkat dulu. Yang ini Ifan letak di warna merah. Okey. Okey. Macam belum boleh lagi lah cikgu. Ada kalau sikit apa sebabnya kita guna larutan ni kecil je. Oh, okey. Tak ada masalah. Dia punya tu Ifan try tengok bateri tu. Cikgu Nizan, sekarang ni adakah lita Irfan dah cukup lengkap? Cikgu tengok dulu. Siasat dulu bagaimana? Sambungannya positif kepada anode, kathod. Okey, meter kita naik Ifan. Ada bacaan ni cikgu? Okey, ada bacaan tu. Okey, alhamdulillah Ifan. Alhamdulillah. Dah berjaya lah eksperimen kita. Eksperimen kita okey dah berjaya. Okey. Maka kita biarkan dia seketika. So apa yang perlu kita buat? Kita bincanglah. Bincangkan. Sepatutnya hasil yang kita dapatlah. Okey, kita boleh tengok pada skrin Ifan. Okey, kita ada dua terminal yang kita namakan anode dan juga kathod. Okey, anode adalah terminal positif dan juga kathod adalah terminal negatif. So apa ion yang ada dalam kita punya larutan kita. Okey, larutan yang kita gunakan adalah cuprum 2 sulfat. Di mana ion dalam cuprum 2 sulfat bila sebut larutan, maka kita larut dengan air. So air dia ada H2O. Okey, H2O di mana H positif dan juga OH negatif. Iaitu untuk ion bagi air lah. Manakala ion bagi cuprum 2 sulfat iaitu kita panggil Cu2 positif dan SO4 2 negatif. Okey, bila ion yang positif dia akan pergi ke kathod terminal negatif, manakala ion yang negatif dia akan pergi kepada terminal positif. Oh, dia akan tarik yang berlainan cikgu. Ya, tarik yang berlainan ion lah, berlainan dia punya terminal dia. Okey. So ada dua ion berkenaan. Baik. Ion mana yang dipilih untuk dinyah cas? Okey. So di situ kita tengok yang dipilih adalah ion cuprum. Kenapa ion cuprum Cu2 positif yang dipilih? Okey, ada alasan di bawahnya Irfan iaitu kedudukan ion cuprum 2 sulfat lebih rendah berbanding dengan ion H positif. Okey, dalam siri elektrokimia. Perkataan itu penting sebab tu saya merahkan lebih rendah dan juga siri elektrokimia Irfan. Okey, dia punya perkataan itu penting lah. Kalau tidak ada perkataan, mungkin kita panggil tak lengkap jawapan. Jawapannya, alasannya. Kalau nak markah penuh, kena ada semua elemen yang cikgu cakap kena hati-hatilah dengan dia punya jawapan dia dengan lengkap. Okey, yang kedua adalah pada terminal anode kita, di mana kedudukan OH negatif lebih rendah berbanding dengan ion SO4 2 negatif juga dalam siri elektrokimia. Dia dah ada tu, maka murid kita perlu hafal lah. Okey, kedudukan berkenaan. Okey, itu alasannya. Okey, tapi tak habis lagi lah Irfan dia punya tu. Ada lagi satu. Ada lagi. Satunya kita perlu beritahu ion. Betul. Yang kedua kita pilih yang mana satu. Dan yang ketiga alasannya. Kalau ikut dari situ kita dah dapat 6 markah. 6 markah lah. 6 markah dah. Ni markah penuhnya berapa cikgu? Markah penuh biasanya 10. 10 markah. Okey, baru 6 setakat ini. 10 markah, tapi dalam peperiksaan sebenar kita ambil 6 je. Baik. Dia kalau sebahagian situ je apa. Dan nanti dia akan bagi soalan yang lain pula lah untuk 4 lagi. 4 lagi. Jadi bila kita gabung dua tu juga dapat 10 Irfan. Okey. Dan seterusnya. Okey. Yang ini juga yang penting iaitu dinamakan persamaan setengah. Okey, persamaan setengah yang tadi kita dah tengok yang dipilih adalah Cu2 positif. Betul. Maka persamaan setengahnya dekat kathod dia akan menerima elektron. Sebab tu dia tambah 2E. Ini ada 2 elektron. 2 elektron yang diterima oleh cuprum, ion cuprum akan menghasilkan
logam kuprum. Okey, logam kuprum, maka bila kita perhatikan, bila kita tengok nanti ada enapan perang akan terbentuk pada terminal katot. Okey, terminal negatif itulah pada katot, dan pada anode. Pada anode tu nampak macam banyak sikit dia punya persamaan dia. Betul, sebab ada O, ada H. Ada OH negatif. Yang ni dia akan bebaskan elektron. Sebab tu dia punya E dia duduk di sebelah kanan. Oh, okey. Kata kita terima. Ya, terima Kita duduk sebelah bebaskan kiri. pula. Yang ni bebas elektron. Mesti ada satu terima, satu lagi bebas. Okey, bila dia bebaskan elektron, dia akan menghasilkan gas oksigen. Okey, gas oksigen di situlah yang saya kata tadi, yang kita uji dengan kayu uji berbara, maka gas tidak berwarna itu dia akan menyalakan kayu uji berbara. Baik, maknanya ada kehadiran oksigen kehadiran dan menyebabkan oksigen. kayu uji berbara itu menyalalah. Ya, betul. Dan kesimpulannya, logam kuprum terbentuk pada katot dan logam gas oksigen terbentuk pada anode. Bagaimana kita nak tahu? Dia ada, nanti kita nampak lama-lama dia ada gelembung-gelembung gas. Di sini kita tak berapa nampak sebab apa? Sebab kita guna baterinya, sel keringnya adalah 2 sahaja. Kalau kita guna 3, 4, maka dia lagi cepat. Lagi cepat dan mungkin lagi jelas lah. Mungkin lagi jelas sebabnya tenaganya lebih. Yang ni kita nak tunjuk susun atur dia, kedudukan ni bagaimana kita susun alat radas berkenaan, komplit atau tidak. Kalau yang tadi kita adjust, kita banyak adjustnya kita main sebabnya bila kita tengok terminal negatif, positif, Betul. bila negatif dia akan menunjukkan kita punya susung atur kita terbalik. Di mana kita silap letak positif, silap letak negatif. Itu kita kena betulkan lagi. Ya, kita kena betul. Kadang-kadang kita rasa dah betul dah. Susung tu tiba-tiba Tengok bacaan bacaan negatif. Okey. Negatif, kita punya terminal perlu kita tukar. Sebabnya kadang-kadang walaupun dia dah nampak ada hitam, ada merah, kadang-kadang sebab bila kita nampak di sini semuanya merah. Kadang-kadang kita boleh nampak yang mana positif, yang mana negatif, yang kita susun atur yang betul lah. Okey, Irfan nak tanya berkait dengan eksperimen kita pada hari inilah. Setakat ini Irfan faham, cikgu. Okey. Di mana yang paling penting sekali kita kena pastikan litar kita tu dalam keadaan yang betul. Betul. Kalau kita dapat bacaan negatif, maksudnya litar kita mungkin terbalik. Okay, Jadi kita kena betulkan dulu. Betulkan litar dulu. Baik. Nampaknya Irfan dah faham dan Irfan yakin juga murid di rumah telah pun memahami apa yang cikgu ajarkan setakat ini. InsyaAllah. Berjaya semua, insya-Allah. Baik, sekarang ni cikgu, apa Irfan. kata kita berhenti berehat seketika? Okey, boleh Irfan? Boleh cikgu. Jadi teruskan bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM untuk slot menengah atas Sains Tambahan. Didik TV KPM. Baik, terima kasih kerana masih bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM untuk slot menengah atas Sains Tambahan bersama dengan Cikgu Nizan. Okey cikgu. Okey, Irfan. Kita dah banyak belajar, nampaknya kita pada tukar baju balik. Okey. Macam awal tadi. Jadi untuk segmen kali mungkin kita akan relax sikit kan. Relax sikit, Mungkin Irfan. sedikit perkongsian Santai-santai ilmu, sikit. santai-santai aja. Jadi untuk segmen kali ni cikgu, apa pula perkongsian ilmu? Okey, perkongsian kita dah jalankan pelbagai eksperimen tadi. Okey, kita nak kaitkan dengan kehidupan harian. Apa-apa sekarang ni banyak benda pembelajarannya dikaitkan dengan isu semasa, dikaitkan dengan kehidupan harian supaya murid-murid kita lebih tahu apa yang dilakukan pada harian dia. Bukan ada teori kaitan sahaja. bukan teori saja. Ada kaitan tak dengan apa yang dia pelajari di dalam bilik belajar. Okey, Okey. kita tengok Irfan. Ya, tadi kita jalankan proses elektrolisis. Okey, apa kaitannya dengan kehidupan harian? Macam mana tu? Okey, macam mana tu? Okey, yang pertama kalau kita tengok di sini, okey, ada 3 aplikasi sel elektrolitik kita ambil dalam industri. Baik. Okey, dalam industri, kebanyakan dalam industri lah kita ambil. Kalau di rumah nanti susah pula nak ambil bahan kimia apa Betul. semua. Tapi Tak yang ada tu kita buat rumah. nampak sebab di sekeliling kita tu contoh yang pertamanya adalah pengekstrakan logam. Okey, pengekstrakan logam. Yang kedua adalah penulenan logam. Dan yang ketiga adalah penyaduran logam.
Di sini kalau kita tengok tu penyaduran logam dia punya situasinya ada di rumah. Contohnya bagaimana kita nak elakkan sudu berkarat. Okey, bagaimana kita nak elakkan kita punya kunci berkarat. Okey, dia punya situasi-situasi yang biasa. Okey, kita tengok dulu Irfan. Yang pertama yang lebih besarnya adalah pengekstrakan logam. Okey, di mana yang ni logam yang reaktif dia terletak pada kedudukan lebih tinggi dalam siri elektrokimia. Maka cara kita nak dapat dia adalah kita ekstrak dia daripada bijinya melalui proses elektrolisis. Yang kita buat tadi itulah. Yang kita buat tadi itu salah satulah. Okey, yang ni kita akan nampaklah di situ di mana dia ada anodnya, dia ada katot macam biasa. Dan diguna bijinya, diguna campuran leburan aluminium oksida dan juga kriolit. Dan hasilnya adalah kita nak dapatkan aluminium lebur di bahagian bawah. Okey, so kita guna lapisan logam sebagai katot lah. Okey, yang tu hasilnya. Okey, hasil yang kedua. Okey, kita punya aplikasi yang kedua adalah penulinan logam. Di mana kita nak dapatkan logam yang tulen. Logam tak tulen kita buat proses penulinan logam untuk kita dapatkan logam tulen di mana di anode kita letak logam tak tulen dan di katot kita sambungkan pada logam tulen. Maka dia akan berlakulah proses enapan pada katot di mana kuprum tulen. Di situ contoh yang saya bagi situ adalah bagaimana kita nak tulenkan logam kuprum daripada kuprum tidak tulen. So kuprum tidak tulen kita letak pada anode dan kuprum tulen kita letak pada katot. Okey, di mana anode dan katot kadang-kadang fikir macam mana cikgu nak tahu anode atau nak tahu katot kan? Okey, yang tu dia ada bukan rahsia lah. Tapi kalau kita tengok tu macam rahsia. Kita tengok pada terminal bateri. Baik. Dia ada satu panjang, satu pendek. Simbol dia. Yang panjang tu adalah terminal positif. Baik. Yang pendek tu adalah terminal negatif. Kalau dalam gambar yang kita tengok pada skrin kita tu dah saya catatkan di situ ada positif dan juga ada negatif. Tetapi kalau dalam soalan jangan kita ingat kita letak. Ada setengah tak letak sebab dia nak tanya. Yang mana satu positif, yang mana satu negatif. Yang tu saya kata rahsianya kita tengok pada palang dia. Panjang dan juga pendek. Dan yang tu menunjukkan kalau satu panjang, satu pendek itu adalah satu sel kering. Kalau ada 1, 2, 3, 3 sel kering. Kalau kita kata soalan kita nak uji murid kita, berapa sel kering yang digunakan? Maka dia bilang pasangan dia. Kalau di sini berapa Irfan? 3 lah. Betul Irfan. Bagus saya nak tanya Irfan terus jawab. Mungkin dalam kepala. Sebab Irfan tengah tengok gambar aja tu kita ada 3. Irfan tengah meneliti. Ya betul Irfan. Kita tu? ada 3. 3 sel kering. Tapi nilainya tu terpulang. Ada yang kita guna 1.5 satu sel, ada yang mungkin kita guna besar lagi 9 volt. Biasa. Apa perbezaannya cikgu? Kalau kita pakai besar lagi apa besar dia punya? Dia punya proses dia lagi laju. Prosesnya lagi laju. Ya, sebabnya tenaga elektrik yang dibekalkan tu akan menghasilkan tenaga kimia dalam tu. Baik. Okey Irfan. Dan seterusnya adalah proses dinamakan penyaduran logam. Okey, penyaduran logam kita panggil biasa logam sadur. Iaitu yang orang panggil bahasa yang biasa. Okey, di mana proses ni adalah untuk menyalut permukaan logam dengan suatu lapisan logam lain secara sekata. Okey, contoh yang diberi di situ bagaimana kita nak salut ataupun kita nak sadur kuprum pada sudu. Di mana kalau sudu kita letak kat mana tu Ifan? Negatif atau positif? Anode atau kita katot? punya sudu diletak di bahagian negatif. Negatif adalah katot. Okey, positif adalah anode. Di mana kuprum dia akan bebaskan elektron dan elektron dia akan menerima ion yang berada dalam logam tu akan menerima elektron yang dibebaskan tadi. Baik. Akan dia menghasilkan logam kuprum, membentuk logam kuprum dan akan terenak pada sudu tadilah. Maka kita guna yang ni, kita guna arus yang perlahan. Di Kenapa situ, perlahan cikgu? Sekejap Irfan saya jawab sekejap lagi boleh. Cuma sebab dulu. Irfan terlalu laju. Cuma saya nak masuknya kenapa perlahan tu. Dia ada rheostat di situ. Rheostat tujuannya adalah untuk mengawal arus yang mengalir. Kenapa kita guna arus yang kecil? Bagus saya boleh jawablah. Silakan cikgu. Irfan mesti tak sabar je nak tanya. Tak apa Irfan, tak kisah saya tak marah. Tak baik kena marah takutnya Irfan. nak kena marah ni. Kenapa kecil? Sebab kecil kalau arus? kita guna arus yang besar tadi, contohnya kita guna bateri tu dah banyaklah, maka arus yang kita bagi sepenuhnya contoh. Mungkin dia punya penyaduran tu tidak sekata. Bila kita guna arus yang kecil, dia akan guna sikit slow, perlahan.
Yang tadi saya kata kalau kita guna nilai watan yang tinggi, dia punya tindak balas dia laju, tindak balas dia tinggi. Okey, laju tinggi samalah bahasa dia, Maka kita guna arus yang kecil. Maka bila guna arus yang kecil, and then dia punya tindak balas tu dia perlahan, and then dia punya tu jadi sekata, jadi cantik lah. Kalau tak, burak sudu kita. Ya betul. Kan? Kadang sudu tu dia tompok situ, tompok sini, terlampau laju kan. Terlampau laju. Dan semasa eksperimen tu kita kena pusing-pusing sikit dia supaya dia cantik, sekata cantik lah. Dan kita kena gunakan rheostat itu semua untuk benda mengawal. kita nak nampak yang cantik. Betul. Faham. Faham. Okey, itulah dia perkongsian cikgu mengenai aplikasi sel elektrolitik dalam industri yang sememangnya kita tahu sebab ada dalam kehidupan seharian kita, tapi mungkin kita tak tahu dengan jelas. Tapi itulah penjelasan dari cikgu untuk hari ini. Baiklah cikgu, sepanjang 1 jam ini banyak yang sudah dikongsikan. Apa kata cikgu berikan sedikit rumusan, silakan cikgu. Okey, rumusan yang pertamanya macam biasalah kalau kita jalankan eksperimen, apa-apa langkah berjaga-jaga tu perlu kita titik beratkan. Okey, yang kedua kadang kita tengok macam tadilah, kita tengok terminal, silap apa semua, sebelum kita nak ambil bacaan apa-apa, kita pastikan semua dah ready, okey cantik, baru kita on kita punya eksperimen kita. Kalau tak nanti bila kita biar dia tak tengok litar kita ni lengkap ke tidak. Tiba-tiba kita tengok tak jadi eksperimen. Okey, itulah. Baik, itulah rumusan cikgu. Yang paling penting kita kena lihat dulu sebelum melakukan eksperimen, kita kena pastikan semuanya dalam keadaan yang betul dan lengkap. Baik cikgu. Jadi sebagai murid cikgu hari ini, saya nak tanya cikgu lah, bagaimana prestasi keseluruhan saya? Okey, prestasi Irfan ni macam biasa. Macam biasa? Macam mana tu? Macam biasa macam mana? Sentiasa agresif, terlebih advance. Okey, maka saya boleh bagi seorang Irfan, yang sentiasa nak nak lakukan segera. Betul. Itu maka saya bagilah 5. Itu dikira cemerlang ke macam mana cikgu? Cemerlanglah 5 daripada 5. 5 daripada 5 bintang. Baik cikgu, terima kasih banyak-banyak. Dan mungkin rakan-rakan saya yang berada di rumah nak tahu bagaimana mereka boleh dapatkan latihan pengukuhan di mana? Okey, kebanyakan latihannya kita masukkan dalam portal KPM, iaitu Sumberku. Okey. So itu ada apa cikgu? Di situ adalah nota, latihan dan juga yang berkaitan dengan pembelajaran kita lah, sains tambahan. Baik, untuk hari ini dan juga yang sebelum-sebelum ni ataupun yang akan datang mungkin ada. Betul tu, yang paling penting rujuk di portal Sumberku. Baiklah, terima kasih lagi sekali Cikgu Nizan kerana datang jauh dari Terengganu mengajar kita mengenai sains tambahan dan diharapkan segala ilmu yang dikongsikan ini memberi manfaat kepada semua calon-calon SPM yang akan ambil SPM tak lama lagi kan. Baiklah, kalau begitu kita berjumpa lagi dengan itu. Assalamualaikum. Bye-bye.